Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 18 Mei bersama saya Fazida Mustafa. Berikut tajuk utama malam ini. Dasar berhubung kalimah Allah, pihak sedia draft kawal selia akan diputuskan Kabinet. Juga tiket sahala ke Sabah dan Sarawak pada harga RM300. Draft kawal selia bagi memperkukuh penguatkuasaan dasar berhubung kalimah Allah akan dipertanggungjawabkan kepada pihak tertentu yang akan diputuskan Kabinet dalam masa terdekat. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, walaupun akta berkaitan isu itu di bawah seliaan kementeriannya, namun perkara itu perlu diselesaikan secara komprehensif dan ia tertakluk kepada keputusan Kabinet. Hal ini mesti diselesaikan secara komprehensif. Jadi, keputusan dasar itu dicapai semalam. Jadi, suatu formula penyelesaian ataupun kawal selia secara komprehensif dipersetujui semalam oleh Jemaah Menteri akan dibentangkan dalam mesyuarat Majlis Raja-Raja. Maksud mengemukakan pembentangan pada Majlis Raja-Raja adalah dari hal moving forward perkara yang berkaitan dengan aspek pengurusan dan juga kawal selia berkenaan dengan tata cara hal ini, kerana ianya mesti diharmonikan. Ditanya bila draft itu akan dipersembahkan kepada Majlis Raja-Raja, Datuk Seri Saifuddin berkata ia tertakluk kepada ketetapan Majlis Raja-Raja. Sementara itu, Datuk Seri Saifuddin menggesa semua ahli politik agar mengambil tanggungjawab dan tidak membelakangkan fakta sebenar sehingga menjadikan isu ini sebagai modal politik. Beliau sekali lagi menegaskan bahawa mahkamah tidak pernah memutuskan soal agama, namun ia hanyalah aspek pelanggaran kepada percanggahan keputusan Kabinet dengan arahan pentadbiran. Semalam Jemaah Menteri mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong untuk mempersembah cadangan-cadangan bagi mengukuhkan penguatkuasaan dasar berhubung kalimah Allah kepada Majlis Raja-Raja. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata langkah itu bagi menyelesaikan isu tersebut secara menyeluruh dan bersepadu. Polemik berhubung isu penggunaan kalimah Allah ini timbul selepas KDN menarik balik rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang dibuat pada 10 Mac 2021 yang memutuskan penganut agama Kristian boleh menggunakan kalimah Allah dan 3 perkataan Arab lain dalam penerbitan bahan agama mereka bagi tujuan pembelajaran. Datuk Seri Saifuddin ditemui media selepas menyempurnakan Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang dan Persaraan Jabatan Pendaftaran Negara JPN di Putrajaya pagi tadi. Sementara itu, Presiden ABIM Muhammad Faisal Abdul Aziz, percanggahan berhubung arahan pentadbiran berhubung isu penggunaan kalimah Allah perlu diselesaikan segera di peringkat eksekutif agar kekhilafan dari sudut tafsiran tidak lagi berlaku. Menyambut baik cadangan untuk memperkukuh dasar berhubung kalimah Allah yang dicadangkan Kabinet, beliau berharap inisiatif itu memberi solusi yang bersifat inklusif sekaligus memberi keyakinan terhadap umat Islam. Lebih proaktif, runding dengan Majlis Raja-Raja dan juga Majlis Agama Islam negeri-negeri dan sebagainya untuk kita mencari solusi berkaitan dengan arahan Kabinet yang terbaik dalam konteks untuk melindungi keputusan Mahkamah Persekutuan tentang larangan penggunaan kalimah Allah ini. Beliau turut memberi perhatian terhadap penggunaan istilah bahasa yang sesuai merujuk kepada isu berkaitan agama bagi mengelak salah tafsiran. Dewan Bahasa mungkin boleh lebih proaktif meletakkan garis panduan bagi agama-agama lain kalau mahu diterjemahkan teks bahasa mereka dalam bahasa Melayu, apa perkataan-perkataan yang sebenarnya yang bersesuaian dan juga tepat dalam konteks istilah bahasa. Beliau berkata demikian ketika ditemu bual dalam program Bual Bicara Assalamualaikum pagi tadi. Dana permulaan sebanyak RM5 juta bagi kempen sejuta Al-Quran untuk diedarkan ke serata dunia akan diserahkan kepada Yayasan Restu minggu depan. Timbalan Menteri Kewangan Datuk Seri Ahmad Maslan berkata pemberian dana untuk fasa pertama itu adalah sebahagian usaha kerajaan bagi menjayakan kempen tersebut sebagaimana yang diumumkan pada bajet 2023. Saya selaku Timbalan Menteri Kewangan juga ingin memaklumkan bahawa hasrat kerajaan untuk membantu RM10 juta bagi percetakan sebanyak 1 juta Al-Quran itu akan dilaksanakan. Ini adalah merujuk kepada apa yang diungkapkan oleh Menteri Kewangan dalam ucapan bajet.
bahawa untuk percetakan 1 juta Al-Quran dengan kos kepada Yayasan Restu sebanyak 10 juta ringgit. Terdahulu, Datuk Seri Ahmad Maslan menghadiri majlis Jalinan Ukhuwah Aidilfitri Yayasan Restu di Kompleks Seni Islam Antarabangsa Selangor. Sementara itu, Pengerusi Eksekutif Yayasan Restu, Datuk Abdul Latif Mirasa berkata pihaknya akan mencetak sebanyak 300,000 naskah Al-Quran tahun ini dengan terjemahan 15 bahasa. InsyaAllah tahun ini kita akan cuba menyiapkan lebih kurang 15 bahasa. Jadi dalam 15 bahasa itu maknanya kita mulakan dengan tiap-tiap satu bahasa tu 20,000. Dan target kita tahun ini kita cuba mencetak 300,000. Tahun depan target kita 700,000. Ada lagi beberapa bahasa yang kita akan terjemahkan. Dan saya nak terima kasih kepada semua pihak, khususnya kepada TV Jerah yang bekerjasama dengan JAKIM dengan telah mengumpulkan hampir 1 juta dah. Hampir 1 juta melalui Yayasan Wakaf. Tambah beliau, kos yang diperlukan untuk mencetak 1 juta naskah Al-Quran adalah sebanyak 40 juta ringgit dan dana terkumpul setakat ini adalah 11 juta ringgit. Yayasan Restu turut menyeru orang ramai untuk berinfak bagi menjayakan kempen Sejuta Al-Quran. Turut diadakan majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU antara Yayasan Restu, Nur Al-Kitab dan Persatuan Kebajikan Madrasah India Muslim bagi tujuan pengedaran terjemahan Al-Quran di peringkat antarabangsa. Pemeterayaan MOU itu disaksikan Tengku Laksmana Selangor, Tengku Sulaiman Shah. Subsidi tiket penerbangan diperkenalkan kerajaan bagi perjalanan sahala ke Sabah dan Sarawak sempena perayaan Pesta Keamatan dan Hari Gawai. Menteri Pengangkutan Anthony Loke Siu Fook berkata tiket penerbangan sahala itu boleh didapati pada harga maksimum RM300 bermula 20 Mei ini. Kementerian Pengangkutan telah berunding dengan syarikat-syarikat penerbangan untuk satu program perintis di mana kerajaan akan membeli semut baki tiket penerbangan sehala dari Semenanjung Malaysia ke Sabah dan Sarawak semasa tempoh 3 hari perjalanan sebelum tarikh sambutan kedua-dua perayaan tersebut. Tambah beliau, pemberian subsidi pembelian tiket itu pertama kali dilaksanakan kementeriannya selepas mendapat persetujuan jemaah menteri melibatkan kos antara RM5.8 juta dan RM11.4 juta. Setakat semalam, inisiatif itu membabitkan 17,708 tiket iaitu 8,903 tiket untuk ke Sabah sempena Pesta Keamatan bagi tarikh 27 hingga 29 Mei ini dan 8,805 tiket untuk ke Sarawak pada 29 hingga 31 Mei sempena Hari Gawai. Sementara itu, dalam perkembangan lain, Lok berkata sebanyak 510,067 tiket perkhidmatan tren elektrik ETS dan KTM antarabandar Intercity dijual bagi perjalanan Julai hingga Disember ini. Bekalan telur dalam negara ketika ini telah berada pada tahap melebihi permintaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata ia adalah hasil kerjasama strategik antara Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA dengan 11 pembekal utama telur ayam di seluruh negara bagi mengatasi kekurangan bekalan itu sebelum ini. Jelas beliau, FAMA mempunyai kapasiti untuk membekalkan sebanyak 1.33 juta biji seminggu yang diedarkan terus ke premis peruncitan FAMA. Manakala 28.1 juta telur ayam diedarkan ke 369 premis pemasaran FAMA seperti Pasar Tani Kekal dan Agrobazar Kedai Rakyat. Saya telah mengarahkan agar pihak FAMA membuka lebih banyak pasar tani mengikut kepadatan penduduk di satu kawasan. FAMA telah diarahkan untuk membuka mengikut nisbah penduduk di mana FAMA harus mempunyai perancangan untuk membuka sebanyak 1,391 pasar tani. Ini ditumpukan di kawasan yang berpendudukan tinggi di Semenanjung. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mesyuarat Majlis Tindakan Sara Hidup Negara NAKOL bilangan 3 di Ibu Negara siang tadi. Mengulas dari segi penguatkuasaan pula, beberapa langkah telah dibuat bagi mengekang pencatutan harga dan aktiviti penyeludupan barangan bersubsidi.
Sementara itu, program jualan agro madani yang menawarkan barang makanan berasaskan hasil pertanian disasarkan sebanyak 2,000 operasi tahun ini dan setakat ini ia telah menjana jualan RM9.35 juta selain penjimatan yang dinikmati pengguna sebanyak RM1 juta. Penternak akuakultur di Terengganu dianggarkan mengalami kerugian RM170,000 selepas ikan tawar ternakan mereka mati ekoran cuaca panas. Timbalan Pengarah Perikanan Negeri Terengganu, Hasniah Ottoman berkata kejadian ini dilaporkan berlaku pada 8 hingga 13 Mei lepas itu melibatkan penternak di Kampung Teluk Menara di Manir, Kuala Terengganu. Cuaca panas yang melanda negara ketika ini menjadikan suhu air sungai meningkat dan menyebabkan ikan air tawar di dalam sangkar mengalami kekurangan oksigen. Dan spesies yang terlibat ialah baung, patin dan tilapia melibatkan 6 penternak lah. 6 di kawasan tersebut dan cuaca semasa berlaku tu dah agak sedikit panas lah, dalam 30 darjah Celsius. So untuk kualiti air memang DO kita, DO ni reserve oksigen kita masa tu memang agak rendah lah. So keadaan pukat pun kedalaman air lah dia melibatkan, kalau ikut ada berlaku kumpulan pasir dan juga menghalang pergerakan air lah. Keadaan air pun surut lah. Terdahulu beliau menyerahkan bantuan berupa unjam dan peralatan lain kepada nelayan pantai, nelayan darat dan pengusaha akuakultur daerah Kuala Nerus dan Kuala Terengganu di Pusat Pengembangan Teknologi Perikanan FitTech seberang Takir Kuala Nerus hari ini. Sementara itu, penternak akuakultur di Kampung Beladau Kolam di Manir, Cik Muhammad Hafizan Cik Razali 32 tahun berkata, beliau mengalami kerugian sebanyak RM25,000 selepas ikan ternakannya tidak mampu bertahan dengan cuaca panas. Pengeluaran ni menurun sebab masalah tadilah masalah anak benih yang kita dapat tu. Jadi memang kadang-kadang kita masuk 2-30 ribu. Macam baru ni, macam baung pun saya masuk 50 ribu. Jadi saya dapat 5,500 je. 1,500 kali 1,500. Jadi berapa persen sangatnya. Jadi itulah daripada segi cuaca lah yang kita dah nak kawal kan. Lepas tu adapun daripada segi benih ikan tu pun dan disampaikan kita tu pun benih tu masalah dah. Lain pula kerisauan yang dialami seorang penternak akuakultur di Tepuh dekat Kuala Nerus apabila aktiviti menubai ikan pada musim panas dengan menggunakan akar pohon tuba yang mengandungi racun itu akan turut mengalir ke dalam sangkar penternak akuakultur. Cuma yang jadi masalah ni kat kawasan saya ni, kalau musim panas ni, air kering ke, orang duk main tuba. Oh, tu salah. Oh. Baik cetek ke? Sebab sungai kita kecil. Kalau macam sungai Terengganu ni, dia besar. Mana air empangan keluar semua. Mereka dalam pada itu berharap masalah yang dihadapi penternak akuakultur diberi perhatian kerajaan dari segi bantuan makanan ikan dan anak benih bagi meringankan beban mereka. Air tangan chef tempatan, pengubat rindu kepada tanah air. Alhamdulillah bertemu kembali. Panduan keilmuan dan ketamadunan Islam oleh golongan ulama sentiasa menitik beratkan penerokaan alam pemikiran baru sesuai dengan keadaan semasa masyarakat di Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, prinsip ilmu yang dipelopori para ulama juga menjadi asas penting kepada pentadbiran negara dengan mengutamakan prinsip agama tanpa meminggirkan pembangunan pelbagai bidang. Bermakna di kalangan para ulama juga terpaksa mendepani beberapa aspek digital teknologi, soal future trading saya sebut tadi, soal beberapa instrumen baru keuangan yang diperkenalkan. Jadi kita harus depani dan tidak mudah kita ketepikan, tetap yang diperlukan adalah penguasaan ilmu asas dari Islam dan juga dari ilmu-ilmu baru. Ini yang disebut penerokaan ke alam pemikiran baru tetapi berteraskan kepada kefahaman. Beliau berkata demikian berucap ketika perasmian seminar antarabangsa Imam Syafi'i 1044 Hijriah di Pusat Konvensyen Borneo, Kuching.
Seminar anjuran bersama Jabatan Mufti Sarawak dan Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya itu bertujuan menyebarluaskan maklumat berkaitan hukum dan kefatwaan di peringkat antarabangsa. Ia turut melibatkan 9 sesi pembentangan dalam pelbagai sudut dari pakar-pakar mazhab Asy-Syafi'i antara dari Jordan, Yaman, Brunei Darussalam dan Indonesia selain pembentang dalam negara. Amalan berwakaf kini menjadi lebih mudah memandangkan ia boleh dilaksanakan secara tunai atau skim potongan gaji. Menerusi kempen #Wakaf RM1 je yang diperkenalkan Yayasan Wakaf Malaysia, instrumen itu membuka peluang kepada orang ramai tanpa mengira taraf kehidupan untuk menyumbang kepada pembangunan ekonomi ummah. Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif YWM Abdul Halim Mat Yusof berkata, sejak kemudahan wakaf tunai dan skim berwakaf secara potongan gaji diperkenalkan, kesedaran orang ramai terhadap kelebihan berwakaf semakin memberangsangkan. Sebelum adanya wakaf tunai ini, wakaf perlu mengadakan satu aset tanah ke atau bangunan untuk wakaf. Tapi bila adanya fatwa membolehkan wakaf tunai ini, wakaf boleh berwakaf serendah RM1. Alhamdulillah, kita di Yayasan Wakaf Malaysia sendiri, kita dah ada hampir 3,000 orang yang membuat potongan gaji secara bulanan, dan yang lain pewakaf-pewakaf yang sering. Dan di negeri-negeri juga pewakafan semakin meningkat. Jelas beliau, amalan berwakaf bukan sahaja dapat menggerakkan ekonomi, malah ia memberi ganjaran pahala berterusan serta keberkatan harta si pewakaf. Tambah Abdul Halim, kutipan dana wakaf itu kemudian akan disalurkan dengan kerjasama negeri-negeri terlibat. Beliau ditemui pada Majlis Apresiasi Pewakaf di Dejurai di Alustar. Turut hadir timbalan yang di-Pertua Majlis Agama Islam Kedah MAIK, Datuk Yahya Jusoh, dan Setiausaha MAIK, Datuk Abdul Ghani Elaih Zulkifli Zainuddin. Pada majlis itu, Abdul Halim menyerahkan cek bernilai RM10,000 daripada dana manfaat wakaf YWM bagi tujuan pembinaan Pusat Pelupusan Al-Quran, manakala RM10,550 lagi bagi tujuan pelaksanaan projek infak mini SPBT untuk murid-murid kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafah di Kedah. Pada majlis sama, beliau turut menyerahkan sumbangan RM5,000 menggunakan peruntukan dana CSR YWM kepada Pusat Jagaan Darul Aitam wal Masakin Sultanah Haminah. Sumbangan wakaf boleh dilakukan melalui akaun CIMB Islamic Bank Berhad atas nama Yayasan Wakaf Malaysia 8602218231. Menggalas tugas sebagai chef dan tukang masak buat petugas haji di Tanah Suci antara pengalaman yang tidak akan dilupakan sepanjang hidup. Walaupun rutin mereka bermula seawal jam 3.30 pagi setiap hari, namun lelah mereka sedikit terubat apabila diberi peluang berbakti kepada insan yang menyantuni para tetamu Allah. Laporannya bersama wartawan Sadiq Hakim Azman dari Makkah Al-Mukarramah. Bertempat di pusat pentadbiran tabung haji Abraj Al-Janadriyah, operasi di dapur ini dikendalikan 3 chef dan tukang masak bagi penyediaan sajian buat 700 petugas haji sepanjang berada di Mekah. Bermula awal pagi, dapur ini sentiasa berasap hingga ke malam kerana mereka perlu menyediakan 4 sajian setiap hari dari menu sarapan, makanan tengah hari, minum petang dan makan malam. Ketua Chef Wan Nur Zamran Hashim berkata, tidak hanya mementingkan kualiti dan khasiat sajian, penyediaannya juga menetapi cita rasa masakan Malaysia agar kerinduan petugas haji terhadap tanah air sedikit terubat. Apa yang kami masak di sini adalah makanan-makanan yang kita masak seperti di Malaysia, supaya semua petugas dapat rasa seolah-olah dia berada di tanah air sambil dia bertugas di Tanah Suci. Kami berkhidmat untuk memberi makanan kepada semua petugas supaya mereka terubat rasa rindu kepada kampung halaman. Jadi dia tidak rasa sedihlah berjauhan dengan keluarga. Tambah Chef Wan Nur Zamran, bertugas di Tanah Suci sememangnya amat dinantikan walaupun pernah merasai pengalaman sama sebelum ini. Bagi beliau tiada istilah jemu. Malah peluang itu digunakan sebaik mungkin untuk mengejar keberkatan hasil daripada kemahiran memasak yang dimilikinya. Kita tahu setiap kali kita datang ini mungkin adalah kali terakhir kita berkhidmat. Tapi kita cubalah sebaik mungkin untuk berkhidmat supaya kalau ini adalah khidmat terakhir, ini adalah khidmat terbaik yang kami berikan kepada petugas dan juga kepada Duyufur Rahman. Jadi kami secara tidak langsung dapat dapat jugalah tempias pahala yang ada pada
petugas. Itu antara orang kata kelebihan yang kita minta daripada Allah supaya kami dapat rahmat itu juga. Pasukannya juga turut menggalas tugas dalam penyediaan sajian buat tetamu VVIP, malah lebih mencabar ketika operasi masyair di Mina dan Arafah. Penat lelah pasukannya sepanjang operasi haji bagaimanapun terbayar tiap kali melihat petugas haji dan Duyufur Rahman selesai melengkapi rukun Islam kelima itu. Laporan Sadiq Hakim Azman bersama juru kamera Imran Nurdin, Mekah Al-Mukarramah untuk Berita Al-Hijrah. Genap 2 bulan selepas kehilangan ayah tercinta, 7 beradik dari kampung Rumbia Berserah, Kuantan diduga sekali lagi apabila rumah pusaka peninggalan ibu bapa mereka hangus terbakar petang semalam. Lebih memilukan, 5 beradik yang menghuni rumah berkenaan bergelar Orang Kurang Upaya OKU. Anak sulung keluarga ini, Nur Azuraida Abdurrani, 40 tahun, berkata ketika kejadian 3 adiknya yang juga OKU berada di rumah berkenaan namun sempat menyelamatkan diri, manakala seorang lagi adiknya keluar bekerja. Masa hari kejadian tu, adik saya 2 orang tengok TV, seorang dalam bilik. Yang dalam bilik tu dia nampak asap daripada bilik, so dia panggil kakak dia. Masa dia dah panggil kakak dia tengok ada asap, dia bawa semua adik-adik keluar. Lepas tu dia pergi bilik yang ada asap tu, dia pecahkan tingkap, dia tengok ada api yang menyala daripada Swiss. Macam tu lah. Lepas tu terus dia call adik yang kerja dekat Pasar Raya. Lepas tu jiran sepupu kat sebelah, dia call bomba lah. Walaupun sedih dengan kejadian menimpa keluarganya, namun dia tetap bersyukur kerana semua adik-adiknya selamat dalam kejadian itu. Mereka dalam masa sama terkilan kerana tidak sempat menyelamatkan barangan peribadi milik arwah ayah yang disimpan untuk kenangan mereka sekeluarga. Sementara itu, nasib menimpa keluarga ini mendapat perhatian Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Berserah, Andan Surarabu. Kemudian kita akan buat tindakan susulan dengan pihak Jabatan Kebajikan dan pihak Kerajaan Negeri untuk bina semula rumah di tapak ini bagi sekurang-kurangnya untuk mereka berlindung, keluarga mereka berlindung, dan juga supaya tindakan itu dapat disegerakan. Selepas kejadian menimpa mereka, Nur Azuraida akan menjaga 5 adiknya, sementara adiknya Nurul Ainan menumpang di rumah saudara kerana perlu bekerja. Telah tiba pencarian bakat untuk digelar Dai Muda Yadim 2023. Anda telah bersedia untuk merasai cabaran sebenar dunia dakwah? Anda telah bersedia untuk melestarikan gerakan dakwah dalam dunia yang penuh mencabar ini? Jika ya, hantar penyertaan anda ke email admy@yadim.com.my atau hubungi nombor-nombor yang tertera sekarang. Akademi Dai Muda Yadim melestari gerakan dakwah. Baik, kita rehat seketika. Selepas ini, 17 hari hilang, 4 kanak-kanak ditemui selamat. 4 kanak-kanak termasuk bayi 11 bulan yang hilang ketika nahas pesawat ringan di Amazon, Colombia ditemui selamat. Kesemua mereka di sebelum ini dilapor hilang lebih 2 minggu sejak tragedi 1 Mei lalu. Sebelum ini, usaha pencarian 6 penumpang termasuk 4 kanak-kanak itu dipergiat sejak pesawat ringan berkenaan dilapor hilang. Kesemua mereka dipercayai dalam perjalanan ke bandar San Jose del Goviar, iaitu salah satu bandar utama di Colombia. Pesawat itu bagaimanapun terhempas di Amazon menyebabkan juruterbang dan 3 penumpang lain terkorban dalam tragedi itu. Operasi pencarian itu dipergiat sejurus anggota keselamatan menemui beberapa petunjuk ada mangsa dipercayai masih selamat. Operasi di hutan terpencil itu membabitkan lebih 100 askar yang dibantu anjing pengesan. Sementara itu, Presiden Colombia Gustavo Petro menyifatkan penemuan 4 kanak-kanak itu sebagai satu kegembiraan buat negara. Punca nahas itu bagaimanapun masih disiasat. Seorang lelaki bertindak mempersendakan kitab suci Al-Quran sebelum menuangkan air ke atas naskah suci itu. Kejadian itu berlaku di White Avenue di Edmonton, Kanada. Menerusi rakaman video berdurasi 20 saat, individu itu dilihat menghampiri 2 lelaki Muslim yang membuka kaunter penerangan dan informasi mengenai agama Islam. Lelaki itu kemudian bertindak mengeluarkan kata-kata berbau cemuhan serta sindiran sambil menuangkan minuman ke atas naskah Al-Quran. Insiden Islamofobia di Kanada terus berleluasa sehingga mencetuskan kebimbangan komuniti minoriti Islam di negara itu.
Sebelum ini, beberapa siri serangan tercetus yang menyasarkan umat Islam di negara itu. Pada Jun 2021, 4 sekeluarga terbunuh apabila seorang lelaki melanggar mereka dengan truknya di London, Ontario. 4 tahun sebelum itu, 6 orang Islam terkorban dan 5 cedera dalam serangan ke atas masjid di bandar Quebec. Kemudahan penghasilan bahan api jet diperbuat daripada sisa buangan terbesar di dunia kini dibuka di negara jiran Singapura. Inisiatif itu antara usaha Republik berkenaan untuk mengurangkan pelepasan karbon. Syarikat Gegasi Tenaga Finland, Nest, mengembangkan kapasiti kilang penapisannya di Tuas South sebagai sebahagian daripada projek 1.6 bilion euro atau bersamaan 7.8 bilion ringgit yang bermula pada 2019. Namun ia ditangguhkan setahun akibat COVID-19. Kilang penapisan itu kini boleh menghasilkan hingga 1 juta tan bahan api penerbangan mampan setiap tahun, iaitu 10 kali ganda kapasiti syarikat itu sebelum ini. Telah tiba pencarian bakat untuk digelar Dai Muda Yadim 2023. Anda telah bersedia untuk merasai cabaran sebenar dunia dakwah? Anda telah bersedia untuk melestarikan gerakan dakwah dalam dunia yang penuh mencabar ini? Jika ia, hantar penyertaan anda ke email admy@yadim.com.my atau hubungi nombor-nombor yang tertera sekarang. Akademi Dai Muda Yadim melestari gerakan dakwah. Baik, sekian untuk malam ini. Banyak lagi kandungan berita Al-Hijrah menerusi platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok, dan jangan lupa alhijrahnews.com untuk laporan berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Fazida Mustafa, satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum dan selamat malam.